Kali ini kita akan melihat kes 3 di mana tangki berbentuk segitiga. Okey, dan tangki berbentuk segi empat. Sebelum ini kita hanya fokus kepada tangki yang berbentuk bulat dan lubang yang ada pun berbentuk bulat. So tapi dalam keadaan ini kita kata macam mana nak kira sekiranya tangki adalah empat segi tetapi air ataupun lubang keluar adalah berbentuk bulat. Okey. So yang ini soalan dia sama, tentukan masa untuk mengosongkan tangki. Okey. Di dalam contoh saya akan fokus kepada pengiraan masa untuk mengosongkan tangki. Tetapi di dalam silibus kita saya berhak untuk menanya pelajar tentang isi padu yang dialirkan keluar. Maksudnya pelajar kena faham bahawa sama ada saya boleh tanya masa dan saya boleh tanya isi padu. Kerana untuk soalan yang kes 2 tadi, saya telah tunjukkan bahawa kita juga boleh mengira isi padu air yang dialir keluar atau sebagainya dengan menggunakan pelbagai equation yang lain. Okay. Cuma di dalam contoh yang seterusnya, saya akan fokus kepada mengira masa yang diperlukan untuk mengosongkan tangki. Okey. So dalam keadaan ini kita mengatakan bahawa ada orifice. Orifice ni maksudnya lubang bulat pada dinding. Okey, sebelum ni kita kata ada lubang bulat pada permukaan. Okey, jika dalam keadaan ini kita kata memadai untuk kita mengatakan bahawa lubang bulat ini juga kita kata awak kiralah limit dia pada kosong. Okey, so maksudnya kita kata dia sama aja walaupun mungkin orang kata ni lubang dia kat tepi macam mana. Okey, kita anggap je lah anggapan mudah, so level dia sama dengan kosong. So maksudnya level dia ni sama kalau lubang dia ada duduk di tengah. Okey, selalunya kalau ada lubang seperti ini kita akan beri nilai CD. So saya harap pelajar dapat alert bagaimana untuk embed nilai CD itu di dalam equation. Okey, let's say air setinggi 2 meter berbentuk empat segi, 1 meter didarab 1 meter. So jadi pengiraan dia kita boleh buat seperti ini. Okey. Idea dia mudah sahaja, kita bermula dengan idea yang sama. Pertama kita buat Bernoulli equation. Tetapi oleh kerana idea ini mudah sahaja, kita ada tangki dan kita ada lubang di sini. Oleh itu kalau kita buat Bernoulli equation daripada point 1 hingga ke point 2 di sini, kita akan dapat V2 sama dengan square root 2GH. Oleh kerana kita ada CD, so kita tulislah V2 CD square root 2GH. Okay, so yang ini saya skip. Saya harap pelajar telah mahir kerana dalam flip 1 lagi kita telah belajar pengiraan Bernoulli equation dalam keadaan ini. Okay, kita idea dia sama, flow in sama dengan flow out. So flow in ni sama dengan A1V1, A2V2. A2V2 agak mudah kerana kita fokus kepada outlet di sini. Membawa maksud A di sini adalah cross-sectional area pada outlet. Oleh kerana dia bulat, kita gunalah pi d square over 4. Dan had laju pada 2, kita tulis CD square root 2GH. Okay. Kita pergi kepada A1V1. So A1V1 adalah cross-sectional area pada 1. Oleh kerana pada titik 1, cross-sectional area dia ataupun keratan rentasnya adalah berbentuk segi empat. Oleh itu kita berilah area dalam bentuk segi empat. Maksudnya 1 darab 1 ataupun panjang darab lebar. So di sini pelajar jangan terkeliru. Jangan sentiasa ingat bahawa kedua-dua bahagian adalah pi d square over 4. Dia adalah cross-sectional area. Kalau cross-sectional area di sini berbentuk segitiga, so awak carilah rumus segitiga. Okey, boleh dapat Dan had laju yang berlaku pada 1 memadai untuk kita menulis DH DT. Yang ini kita kata common. Saya telah terangkan sebelum ini. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita kumpulkan nilai H di sebelah kiri. Kita bawa everything ke sebelah kanan. Jadi kalau kita kumpulkan tu, okay, kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan square root 2G di sini. So kita ada DH DT sama dengan 4.35 darab 10 kuasa negatif 3 square root H. Okey, kalau saya beri masa dalam 5 minit,
boleh tak selesaikan apakah nilai T di sini? Okey, cuba awak selesaikan mencari nilai T di sini. Baik, Ustaz. Okey. Jadi kita boleh selesaikan masalah ini dengan menggunakan continuity. So jadi kita boleh menulis A1 V1 A2 V2. Di sini kita menggunakan cross sectional area 4 segi. Kemudian apa kita buat? Kita kumpulkan nilai H dan juga DH di sebelah kiri dan kita bawa nilai DT di sebelah kanan. Seterusnya kita akan buat kameran di kedua-dua bahagian. Kita boleh kita masukkan limit dalam keadaan ini 2 hingga 0. Kita boleh mendapat jawapan 650 saat. Dan sekiranya pelajar terkeliru limit yang kita nak gunakan 0 hingga 2 ke 2 hingga 0. So perkara itu sebenarnya tidak menjadi masalah kerana ia akan hanya memberi jawapan dalam bentuk negatif. Maknanya kalau limit awak salah, mungkin awak akan dapat negatif 650 saat. So oleh kerana saat ni masa tidak ada negatif, so kita kata awak absolutekan nilai tersebut. So beranggapan bahawa masa adalah 650 saat sahaja. So saya harap pelajar dapat berusaha untuk mendapat memahami jalan kerja ini dan memastikan boleh dapat untuk soalan ini sebagai 650 saat.